Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So, hari ni kita akan masuk unit baru iaitu koordinasi badan dan hari ni kita fokus kepada 7.1 sistem endokrin manusia. Alright. So, jom kita imbas balik apa yang kamu dah belajar dalam sains tingkatan 1. Okey, terdapat 11 sistem badan manusia. Jadi, apa yang kita nak mendalami hari ni adalah tentang sistem endokrin manusia. Okey, apa tu sistem endokrin? Okey, dia merupakan sistem badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Okey, mengkoordinasikan ni bermaksud mengawal atur. Okey, so apakah fungsi sistem endokrin ni? Okey, dia bertindak sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. So, hormon ni adalah bahan kimia yang disebutkan tadi. Okey, so hormon merupakan bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Okey, jom kita tengok apa tu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin berfungsi untuk mengkoordinasikan aktiviti badan dengan memberikan gerak balas terhadap rangsangan yang terima daripada persekitaran. Okey, kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa duktus bermaksud kelenjar tanpa saluran. So, kelenjar endokrin berupaya merembeskan hormon. Okey, merembeskan bermaksud menghasilkan hormon. Okey, hormon memberikan kesan yang lama. Hormon merupakan sejenis protein. Hormon memberikan gerak balas yang perlahan. Hormon merangsang fungsi tisu atau organ yang khusus. Hormon dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit dan bagi organ-organ sasaran, dia mempunyai reseptor yang sesuai. Okey, jadi organ ni boleh mengenal pasti dan bergerak balas terhadap hormon tertentu. Alright, so seperti yang kamu boleh tengok dalam rajah ni. Okey, dilihat ini merupakan sel kelenjar endokrin. Sel kelenjar endokrin boleh merembeskan hormon, okey, tanpa saluran duktus terus ke organ sasaran. Okey, sekarang kita akan memberi pengkhususan kepada 6 jenis kelenjar endokrin. Okey, 3 daripadanya bermula dengan perkataan kelenjar. So, 3 lagi merupakan organ ataupun bahagian dalam badan. Okey, kita pergi yang pertama iaitu kelenjar pituitary. So, kelenjar pituitary menghasilkan 2 jenis hormon iaitu hormon antidiuresis dengan hormon pertumbuhan. Hormon antidiuresis ADH berfungsi mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Manakala hormon pertumbuhan growth hormone merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa, mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Kat mana kedudukan kelenjar pituitary ni? Dia di bahagian otak. Secara spesifiknya adalah di bawah cerebrum. Di bawah cerebrum. Kelenjar ini juga dikenali sebagai kelenjar induk kerana menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Kelenjar endokrin yang kedua pula adalah kelenjar tiroid. Di manakah kedudukan kelenjar tiroid ni? So dia berada di trakea. So secara khususnya kelenjar tiroid ni atau thyroid dia berada pada bahagian hadapan trakea. So kelenjar thyroid ni dia akan menghasilkan hormon yang bernama tiroksina. Yang mana tiroksina ni dia mengawal kadar metabolisme badan manusia dan juga mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Kelenjar endokrin yang ketiga adalah kelenjar adrenal. So, kat mana kedudukan dia? So, dia berada di bahagian atas ginjal. Di sini. Kelenjar adrenal akan menghasilkan hormon yang bernama adrenalina. Yang mana adrenalina ni menyediakan badan manusia untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Yang mana dia meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan aras glukosa dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. Yang keempat adalah pankreas. Jadi pankreas ni
Okey, kedudukannya adalah pada bahagian perut. Okey. So, pankreas menghasilkan hormon yang bernama insulin. Yang mana insulin ni berfungsi mengawal aras glukosa dalam darah dengan ditukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen untuk disimpan dalam hati. Okey, kelenjar endokrin yang kelima adalah ovari. Okey, di manakah kedudukan ovari? Okey, pada sistem pembiakan bagi perempuan. Okey. Alright. So, ovari ni menghasilkan dua jenis hormon yang utama iaitu estrogen dengan progesteron. Okey, apakah fungsi estrogen? Okey, estrogen dikawal ciri-ciri seks sekunder perempuan. Okey, contoh perkembangan payudara dengan pembesaran pinggul. Okay, estrogen ni juga merangsang penghasilan ovum dan menyediakan uterus untuk proses penempelan embrio. Okay, manakala hormon progesteron ni mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk proses penampalan embrio. Okey, yang keenam, okay, sistem endokrin yang keenam adalah testis. Okey, yang mana testis ni terletak pada organ pembiakan lelaki dan dilindungi oleh skrotum. Okey. So, testis menghasilkan hormon testosteron. Apa fungsi testosteron? Dia mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Contohnya, suara garau, pertumbuhan misai dan macam-macam lagi. Dan testosteron ni juga merangsang penghasilan sperma. Kadar rembesan hormon mesti seimbang dengan fungsinya. Okey, jadi tak boleh kurang dan lebih. Jadi apakah punca ketidakseimbangan hormon? Okey, dia mungkin datang daripada gaya hidup kita semua, pemakanan kita yang tidak sihat dan terdedah kepada sinaran yang bahaya. Okey, jom kita tengok kesan ketidakseimbangan hormon. Okey, bagaimana, apakah kesannya seseorang individu tu jika kekurangan hormon antidiuresis ADH? Okey, so kesannya air tak dapat diserap semula di duktus pengumpul di ginjal. Okey, urin terhasil secara berlebihan, individu tu selalu rasa dahaga dan boleh mengalami diabetes insipidus. Okey, so macam mana kalau ADH berlebihan pula? Okey, so dia akan mengakibatkan sakit kepala dan juga pening. Alright, so berikutnya adalah insulin. Apakah kesannya kalau individu kekurangan hormon insulin? Okey, dia menyebabkan glukosa yang berlebihan tak dapat bertukar menjadi glikogen. Okey, dia juga menyebabkan aras glukosa dalam darah meningkat dan boleh menyebabkan penyakit diabetes mellitus. So, macam mana pula kalau hormon insulin berlebihan? Okey, dia menyebabkan aras glukosa rendah, hypoglycemia. Okey, dan juga dahaga yang berlebihan. Okey, berikutnya. Okey, apakah kesan individu kalau kekurangan hormon tiroksina? Okay, dia boleh menyebabkan individu tu memiliki kadar metabolisme yang rendah, tak tahan sejuk, okay, perkembangan fizikal, mental dia terbantut. Kemudian kurang tenaga bagi orang dewasa selalu rasa lemah kan, cenderung menjadi gemuk dan boleh cenderung untuk mendapat goiter. Okay, ini contoh gambar individu yang mengalami goiter. So, bagaimana pula kalau hormon tiroksina berlebihan? Okay, dia boleh mengakibatkan kadar metabolisme tinggi. Okay, so dia boleh menyebabkan berpeluh, sentiasa rasa panas, suka tidur, okay, kuat selera makan, cenderung nak jadi kurus. Okay, kelenjar tiroid ni akan membesar. Okay, bola mata dia menonjol keluar dan lehernya boleh juga membengkak. Alright. Okey. Kemudian kita fokus kepada hormon pertumbuhan GH. So, apa kesan jika seseorang individu ni kurang hormon GH? Okey.
kurang hormon pertumbuhan, dia akan jadi kerdil lah. Okey? Kalau dia berlebihan pula, pertumbuhan menjadi tidak terkawal dan juga mengalami akromegali. Okey, seperti yang kamu tengok dalam gambar ni. Okey, ni individu normal. Okey, ni individu tidak normal. Sekarang kita tengok pula kesan bagi individu yang kekurangan hormon testosteron. So, hormon testosteron ni berfungsi untuk mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunda bagi lelaki. Jadi, kalau kekurangan hormon testosteron ni, dia akan mengakibatkan individu lelaki tu lambat akil balik dan menghasilkan bilangan sperma yang rendah. So, macam mana pula kalau hormon testosteron ni berlebihan? So, disebabkan dia berfungsi untuk mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunda bagi lelaki, jadi bagi wanita yang mengalami hormon testosteron yang berlebihan, dia akan menunjukkan sifat-sifat kelakian. Okey, yang tidak sepatutnya pada wanita. Okey, bagaimana pula individu yang kekurangan progesteron? Okey, hormon progesteron ni dia berfungsi untuk mengekalkan ketebalan uterus bagi proses penempelan embrio. Okey, jadi bagi wanita, dia akan mengalami masalah haid, sakit kepala, sembelit dan berpotensi untuk mengalami keguguran kandungan. Okey, kemudian macam mana pula kalau individu tu kekurangan hormon estrogen? Okey, hormon estrogen ni berfungsi untuk mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunda bagi perempuan. So, jadi kurang hormon estrogen, perkembangan seks sekunda bagi perempuan pun akan terjejas. Okey, dan juga kalau hormon estrogen ni berlebihan. Okey, kalau berlebihan pada lelaki, lelaki tersebut akan menunjukkan sifat-sifat keperempuanan. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. So, kita tamatkan 6.1 sistem endokrin manusia. Jadi, semoga bermanfaat dan boleh menjadi rujukan kepada semua. Okey, terima kasih.